Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada rancangan Korban QA di mana kita mengajukan beberapa soalan tentang korban kepada asatidzah kami. Bersama saya hari ini adalah Ustaz Hadi Jamil daripada Universiti Yarmouk dan beliau sedang mengambil sarjana Fiqh wa Usulihi. Untuk soalan pertama, bolehkah Ustaz terangkan makna ibadah korban? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda. Baik, ibadah kurban seperti mana yang kita tahu dalam bahasa Melayu, kurban asalnya daripada perkataan bahasa Arab iaitu qurban. Dan perkataan ini tidak biasanya digunakan dalam fiqh, tapi yang lebih biasa adalah perkataan udhiyah ataupun kita panggil adha. Itu yang kita dapat nama hari raya adha. Tapi korban ni asalnya daripada perkataan Arab yang berasal daripada perkataan qarrabah ataupun mendekatkan. Nah, kenapa dia dipanggil qarrabah? Kerana ialah satu perbuatan yang mana seseorang hamba itu membuat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui menyembelih kambing, unta ataupun lembu. Jadi dari situlah kita dapat maksud kurban, iaitu menyembelih kambing, unta ataupun lembu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari raya Aidiladha. Oh, Masya Allah. Terima kasih atas jawapannya. Sama-sama. Untuk soalan kedua, apakah cara yang terbaik untuk menjalankan ibadah korban? So, cara terbaik untuk melakukan ibadah korban terdapat banyak sekali seperti mana yang disebutkan oleh para ulama. Walaupun begitu, tapi kita berada di Singapura dengan keadaan COVID-19 yang melanda kita. So, kita terdapat beberapa halangan untuk kita melakukan perkara-perkara yang dicadangkan oleh ulama. Antaranya adalah memilih kambing yang gemuk sebagai contoh, ataupun kita menyembelih sendiri. Dan ini semua adalah cara-cara yang kita tidak dapat lakukan di Singapura. Tapi ada juga cara-cara yang mana kita boleh melakukan. Sebagai contoh, lebih baik untuk kita menyembelih lembu, kemudian kita menyembelih kambing. Urutannya adalah unta, kemudian second terbaik adalah lembu, kemudiannya diikuti dengan kambing. Jadi kita masih lagi boleh pilih untuk beli yang mana satu, unta, lembu atau kambing. Dan yang kedua adalah sebagai contoh, cara yang terbaik adalah kita sedekahkan semua yang kita sembelih tadi. Sekarang kita tahu kita juga ada pilihan sebagai badan-badan di Singapura yang membenarkan kita untuk ambil 1/3 ataupun 2/3 ataupun mengambil semua. Dan sudah tentu kita juga ada pilihan untuk sedekahkan semua. Terima kasih Ustaz atas perkongsiannya. Untuk soalan 3, adakah ibadah korban itu wajib? Baik, terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama adakah ibadah korban itu wajib ataupun sunat. Tapi di dalam mazhab kita, iaitu mazhab Syafi'i, mazhab yang diamal pakai di Singapura adalah ibadah korban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat digalak-galakkan untuk setiap individu yang mampu. Manakala untuk seisi keluarga pula, dia adalah sunnah yang kifayah. Bererti kalau salah satu orang daripada isi keluarga atau seisi rumah tu telah melakukan kurban, maka terangkatlah hukum makruh ke atas orang lain. Jadi kalau buat sunnah, alhamdulillah dapat pahala. Kalau tak buat, makruh. Tapi kalau seorang daripada seisi keluarga dah buat, yang lain terangkat daripadanya hukum makruh. Ini sesuai dengan dalil Nabi SAW yang mengatakan man arada an yudahi. Antara sentensinya Nabi menggunakan barang siapa yang ingin melakukan kurban, melakukan kurban pada hari raya Aidil Adha. Nah, perkataan ingin ini menunjukkan bahawasanya kurban itu adalah sunnah dan bukan wajib. Kerana kalau dia adalah wajib, Nabi SAW tidak menggunakan perkataan ingin. Maka keinginan tu menunjukkan bahawasanya ia adalah bukan wajib dan hanya sunnah. Setahu saya terdapat korban lembu dan korban kambing. Adakah perbezaan antara keduanya? Baik, untuk perbezaan mengorbankan lembu dan juga kambing, terdapat ada perbezaannya adalah bahawasanya kalau kita korban lembu, kita dibolehkan untuk berkongsi paling banyak sebanyak 7 orang. Berarti kalau kita boleh dapat 7 orang yang ingin berkorban, kita boleh berkongsi. Kurang tak apa, tapi tak boleh lebih. Tapi kalau untuk kambing, hanya kita boleh
sembelih untuk satu orang saja, maksudnya untuk diri sendiri. Betulkah Ustaz terdapat larangan dalam kita memotong kuku atau rambut bila sedang menjalankan ibadah kurban? Okey, terdapat sebuah hadis yang mana Nabi SAW mengatakan barang siapa yang ingin menyembelih korban dan telah pun masuk pada bulan Zulhijjah, maka janganlah dia mengambil daripada kuku dan juga rambutnya. Dan jangan mengambil daripada kuku dan juga rambutnya berarti tidak boleh memotong, memendekkan, mencukur rambut kepala ataupun apa-apa rambut saja yang berada di badan. Dan juga kuku, kuku tangan dan juga kuku kaki tidak boleh kita potong dan juga kita tidak boleh kita koyakkan sedikit pun. Nah, larangan ini berbentuk makruh dalam mazhab Syafi'i, bukan haram, walaupun ada juga pendapat yang mengatakan ia haram. Dan larangan ini dia bermula daripada 1 Zulhijjah hinggalah kita masuk hari yang mana kita sembelih. Jadi kita tahan diri kita daripada kacau rambut kita ataupun kuku kita daripada 1 Zulhijjah kalau kita telah pun meniatkan untuk sembelih. Daripada 1 Zulhijjah hinggalah hari yang mana kita sembelih. Nah, larangan yang berbentuk makruh ini bererti kalau kita tidak sengaja kita potong dan sebagainya, ataupun kita sengaja sekalipun, bererti kita tidak berdosa dan ibadah kita juga tidaklah terbatal, hanya sahaja kita telah pun meninggalkan satu fadilat lah. Kalau gitu Ustaz, bagaimana kalau tugas kita memerlukan kita potong kuku atau rambut, misal NS? Okey, bagi tujuan yang demikian pula kita ada pilihan. Antara pilihannya adalah kita kalau dah tahu kita nak lakukan korban, maka kita potong kuku ataupun rambut kita sebelum masuknya bulan Zulhijjah. Tapi katakanlah kalau kita dah masuk bulan Zulhijjah, kemudian kita sebelum ni pun telah meniatkan untuk melakukan korban, tapi tiba-tiba kita dapat tahu kita harus memotong rambut dan sebagainya. Di sini oleh kerana dia makruh, maka kaedah mengatakan kalau perkara itu makruh, kalau ada keperluan untuk melakukannya, maka terangkatlah hukum makruhnya. Jadi tidak mengapa untuk kita mengambil daripada kita punya rambut ataupun kuku kita, insya-Allah. Untuk soalan terakhir, apakah perbezaan korban nazar dan korban wajib? Terdapat perbezaan antara korban nazar dan juga korban wajib. Walaupun korban nazar tu dia termasuk under kategori korban wajib, tapi yang saya boleh fahamkan daripada soalannya adalah kedua-duanya korban wajib lah. Okey, yang pertama sekali, korban wajib adalah korban yang di mana seorang itu dia membeli satu kambing ataupun unta atau lembu dan sebagainya, kemudian mengatakan saya ingin melakukan ataupun saya beli ini dengan bertujuan untuk korban, ataupun kambing ini adalah kambing korban. Maka dengan lafaz dia sahaja telah menjadi wajib untuk dia melakukan korban itu. Manakala korban nazar pula adalah korban yang di mana seorang itu dia melakukan atas nazar yang dia buat sebelum ini. Sebagai contoh, katalah kalau seorang itu dia mengatakan, ya Allah, kalaulah aku bernazar, kalaulah aku dapat sekian-sekian, aku dikurniakan sekian-sekian, aku akan berkorban. Nah, jika Allah SWT mentakdirkan dia mendapat sekian-sekian itu, maka wajib ke atasnya melakukan korban seperti mana yang dia telah menazarkan. Walaupun pada asalnya hukum korban tu hanyalah sunnah, tapi kerana perbuatan nazarnya. Dan terdapat beberapa hukum berkenaan korban-korban wajib ini. Korban wajib ini adalah dia tidak boleh makan daripada sembelihan tu. Kalau korban sunnah dia boleh makan sedikit seperti kita katakan tadi, tapi kalau korban wajib, korban nazar, dia tidak boleh makan, dia harus berikan semuanya kepada sedekah. Okay. Terima kasih Ustaz kerana meluangkan masa untuk menjawab soalan-soalan kami. Sama-sama. Semoga penonton-penonton kami dapat manfaat daripadanya. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebelum kita akhiri rancangan kita,
Siraj sedang menjalankan projek korban tahun ini. Kami masih menerima tempahan sehingga 15 Julai. Pada yang masih berminat, boleh lungsuri pautan yang terdapat dalam laman Facebook dan Instagram kami. Sila like dan kongsikan video ini kepada keluarga dan rakan-rakan anda. Semoga kita jumpa lagi.